Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 orang rombongan awal pejabat urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam terdiri daripada 4 pegawai pejabat urusan Jemaah Haji Pentadbiran dan 8 pegawai pejabat urusan Jemaah Haji Perubatan bagi musim haji tahun ini bertolak ke Arab Saudi lewat petang kemarin. Hadir bagi mengucapkan selamat berlayar di lapangan terbang antarabangsa Brunei Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Ong Osman, Menteri Hal Ehwal Agama dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan selaku pemangku Menteri Kesihatan. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran. Jemaah haji disaran merebut peluang untuk melaksanakan ibadah haji dengan bersungguh-sungguh diikuti dengan penghayatan mendalam semasa melaksanakan kewajipan-kewajipannya. Perkara tersebut antara intipati ceramah semasa majlis doa kesyukuran dan doa selamat bagi 63 bakal jemaah haji yang terdiri pegawai dan kaki tangan Kementerian Pendidikan. Majlis berlangsung di Kementerian Pendidikan. Hadir Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Majlis diisikan dengan ceramah bertajuk Meraih Haji yang Mabrur yang disampaikan oleh Awang Haji Muskrisman Safari bin Haji Mustafa, Pegawai Pusat Dakwah Islamiah. Ceramah juga mengingatkan bakal jemaah haji untuk mengasuh hati dan niat. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan kepada bakal jemaah haji. Sebelum kita ni melangkah, produk dan perkhidmatan yang mengambil kira maqasid syariah akan menjadi tumpuan seminar antarabangsa produk dan perkhidmatan halalan Taiban kali ke-6. Seminar merupakan salah satu acara program sempena Brunei Mid-Year Conference MYCE 2023 di bawah kelolaan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan yang dianjurkan oleh Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa melalui Pusat Penyelidikan Halalan Taiban dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Agama. Acara akan diadakan pada 5 hingga 7 Jun depan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Menurut Pengarah Pusat Penyelidikan Halalan Taiban selaku pengerusi seminar antarabangsa produk dan perkhidmatan halalan Taiban, seminar bertemakan memperkasa kelestarian halal melalui maqasid syariah itu, matlamat menjana produk dan perkhidmatan halalan Taiban yang mampan. Antara objektif utama seminar, memperkenalkan dan memperkasakan pensijilan halal Majlis Ugama Islam Brunei dan menyediakan platform perbincangan antara badan berautoriti halal serantau dan antarabangsa. Apa yang menarik juga berkenaan dengan seminar antarabangsa produk dan perkhidmatan halalan Taiban ini juga akan ada perbincangan meja bulan yang akan membincangkan beberapa tajuk yang menarik, di antaranya ialah berkenaan dengan daging kultur makmal. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan bonca dalam proses pemutihan gula. Jadi insya-Allah yang akan terlibat di dalam perbincangan meja bulat ini melibatkan 30 orang peserta daripada badan-badan persijilan halal serantau, antarabangsa, agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan, sektor akademik dan juga sektor industri makanan daripada dalam dan juga luar negara. Penyertaan masih dibukakan dan orang ramai dialu-alukan untuk menyertai seminar dan mendaftar menerusi email ke safat@unisa.edu.pn atau menghubungi terus ke talian 861-1691. Maklumat lanjut mengenai acara tersebut boleh melayari di laman sesawang rasmi Unisa dan juga laman media sosial rasmi Unisa menerusi laman sesawang rasmi Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Konsep berkarih, berjarih, berlurih menjadi inspirasi kepada seorang belia tempatan sehingga berjaya membina perniagaan sendiri. Dengan konsep tersebut, belia menerapkan bagi nama perusahaan pelancongannya. Laporannya bersama Nadira Haji Umar. Balurih Travel Sendirian Berhad merupakan agensi pelancongan yang dijalankan oleh belia tempatan.
Dengan usaha gigih dan berani, Haji Syed Muhammad Yassin bin Haji Syed Inayatullah, pengarah Balureh Travel Sendirian Berhad, mampu mengorak langkah dalam memulakan perniagaannya dalam industri pelancongan pada tahun 2019. Berbekalkan pengalaman dan pengetahuan dalam bidang pemasaran perniagaan, beliau berani mencabar dirinya untuk tampil menjadi pengusaha agensi pelancongan sekaligus membantu belia lain dengan memberikan peluang pekerjaan. Yakin industri pelancongan mampu menyumbang ke arah pertumbuhan ekonomi negara, beliau turut merancang untuk mengembangkan lagi perniagaannya. Balureh Travel ini didaftarkan pada tahun 2017 dan dapat kebenaran daripada Komponen Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan pada tahun 2017, alhamdulillah. Dan kami masa tu start mula beroperasi secara kecil-kecilan lah. Jadi apabila kami masuk ke dalam travel industry ini, kami punya visi kami adalah untuk menyampaikan hajat dalam Brunei menjalankan umrah pada harga package yang berkemampuan lah. Dan tapi when we set berkemampuan itu, yes, bukan semestinya premium package. So jadi kami membuka package-package yang alternatif. Kegigihan dan keberanian pengusaha yang meraih Anugerah Belia Cemerlang sempena Hari Belia Kebangsaan 2018 dan penerima Anugerah Young Social Entrepreneur ASEAN 2017 ini seharusnya menjadi inspirasi kepada belia-belia lain di negara ini. Dalam apapun bidang yang diceburi, cabaran setentunya akan dihadapi. Bagi Haji Syed Muhammad Yassin, antara cabaran yang dihadapinya dalam menjalankan agensi pelancongan adalah membuat hubungan dengan bangsa-bangsa lain di luar negara. Part of the challenge, we have to build relation mana-mana dengan diorang supaya diorang benar-benar masa tani ke sana tu bukan saya menjaga perniagaan, tapi menjaga sama-sama, menjaga jemaah, menjaga jemaah Brunei ni as part of diorang punya benar-benar family macam tu. Jadi itu benda yang mencabar. Peningkatan belia di negara ini yang aktif dalam bidang perniagaan dan perusahaan jelas terlihat di mana bidang keusahawanan dijadikan sebagai pilihan kerjaya. Pada masa ini, sudah ramai para belia telah menceburkan diri dalam bidang perniagaan pada umur yang masih muda dan cuba meraih peluang yang ada di negara ini. Muhammad Daud Haji Tuah ada laporannya. Seorang belia tempatan awang Muhammad Fuad bin Jaidi telah membuka sebuah kafe yang terletak di sekitar Kampung Lambak yang diberi nama Hidden Cultural, dibuka sejak November tahun lepas. Menurutnya, idea untuk membuka kafe tersebut mula tercetus selepas beliau pulang dari melanjutkan pelajarannya di Bali, Indonesia selama 2 tahun dalam bidang culinary and fine dining. Mostly belia, tapi ada juga orang tua. Tapi my only concept yang my target is belia is because, to be honest, this space of cafe is I want to gather all the belia, all the youth here in Brunei to basically link up with all these people yang creative industry. By 2035, I would want to develop Brunei in a better way with my mindset and develop the skills that I have. And I've been in Indonesia for 2 years and it inspires me to make Brunei even better. Walaupun terdapat beberapa kafe di negara ini, kafe Hidden Cultural ini mempunyai keistimewaan tersendiri yang mana selain menghidangkan pelbagai menu kopi, mereka juga ada menghidangkan menu istimewa mereka iaitu pizza. Kafe ini juga ada menghidangkan makanan-makanan seperti kek dan pastry. 3 warga negara tempatan ditahan pasukan polis di Raja Brunei kerana terlibat dengan kegiatan perjudian di sebuah rumah di kawasan Batu Bersurat. Semasa serbuan, beberapa orang suspek termasuk wanita cuba untuk melarikan diri apabila keanggotaan Unit Penumpasan Perjudian dan Pencegahan Maksiat Jabatan Siasatan Jenayah meluru masuk ke dalam rumah tersebut. Kesemua suspek serta barang rampasan dibawa ke Jabatan Siasatan Jenayah bagi menjalani siasatan lanjut dan kes disiasat di bawah Akta Rumah Judi Terbuka Penggal 28.
3 individu dan 10 buah syarikat dikenakan kompaun di bawah bab 12-1 Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Pindaan 2021 kerana membuang sampah di tempat awam dan laluan awam. Dapatan tersebut adalah hasil daripada pemantauan rutin yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan pada bulan Mac dan Mei lalu. Individu-individu dan syarikat-syarikat berkenaan dikenakan denda keseluruhannya berjumlah RM6,100. Individu-individu dan syarikat-syarikat berkenaan dikehendaki untuk menjelaskan kompaun masing-masing ke dalam tempoh masa 7 hari. Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan mengingatkan mana-mana individu dan pemilik atau penyewa bangunan untuk sama-sama menjaga keindahan, kebersihan, keselamatan dan kesejahteraan Bandar Seri Begawan. Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan juga tidak akan teragak-agak mengambil tindakan penguatkuasaan jika didapati melakukan kesalahan di bawah bab 12-1 Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Pindaan 2021. Sementara itu, sebuah lagi syarikat di daerah Tutong dikeluarkan kompaun oleh unit penguatkuasaan jabatan daerah tersebut kerana didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 melonggokkan sampah di tempat awam. Syarikat tersebut dikenakan denda kompaun sebanyak RM500 di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 dan dikehendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Jika gagal membayar denda tersebut dalam masa 7 hari dari tarikh kompaun dikeluarkan, maka syarikat tersebut boleh dihadapkan ke mahkamah dan jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM2,000 dan tidak melebihi RM10,000 dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya, boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000. Dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali.